Okay, so sekarang ni kita dah pergi kepada fungsi fungsi asas, fungsi gubahan, fungsi songsang. Sekarang kita nak kenal tata tanda set pula. Okay, firstly mau tunjuk macam mana bentuk tata tanda set. Okay, bentuk tata tanda set ialah macam ni. Macam ni. Dia ada ini macam dia set apalah, kita katakan dia set A, so dia unsur-unsur tu akan ada dalam apa ni kita panggil kurungan lah, macam ni. Unsur-unsur tu berada di dalam, so ini merupakan satu set. Okay, suatu set. Okay, sekarang ni kita pergi kepada hubungan. Okay, sekarang ni penting untuk kita kenali apa itu domain, kodomain, objek-objek, image-image dan juga julat. Okay, so kita akan kenali apa itu domain, kodomain dan seterusnya melalui hubungan sesuatu set itulah. Okay, kita tengok di sini kita ada set A dan kita ada set B. Okay, untuk set A ni dia punya apa kita panggil ni isi dia lah dulu kan. Kita ada P, kita ada Q, kita ada R. Untuk set B kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so apakah maksud-maksud di dalam ni sebenarnya? Okay, so untuk kita ketahui yang di dalam ni apa. Okay, so firstly kita tengok apa itu domain. Domain ni adalah PQR. Okay, domain ni dia suatu set lah. So bila dia set, kita kena bagi dia dalam bentuk kurungan macam ni. PQR macam ni. Okay, so kodomain, apa itu kodomain? Kodomain adalah yang ni, lupa, yang ini objek, yang ni image. Okay, so domain ni dia adalah objek. Okay, macam ni lah. So kalau kita bagi dia dalam bentuk macam ni. Untuk seterusnya, kalau kodomain ni dia adalah image. So image ni kita akan bagi juga dia dalam bentuk sama juga, kurungan. Okay, kalau objek-objek ni yang ni lah. Okay, so kalau yang ini kita terus bagi je lah, terus senarai dia, tak perlu letak kurungan. Kalau dia minta objek, kalau dia minta image, kita sama lah juga, kita terus bagi dia dalam angka, dalam kita senaraikan dia, tak perlu kurungan. So apa dia image-nya? Yang ni kita kena hati-hati, sebab kalau image ni dia kena ada objek kan. So yang ada objek sahaja kita masukkan dalam image. Okay, 1, 2, 3, 4. Adakah dia image? No, sebab dia ada objek. Okay, untuk seterusnya julat. Julat ni dia merupakan set image. So set image kita tahu yang dia ada objek. Image ni yang dia ada objek. Okay, yang kat sini yang tiada objek ialah 4. So dia bukanlah julat. Okay, so 1, 2, 3. Betulkah macam ni? Okay, ada kurang sebab kita tak letak dia dalam kurungan. Sebab dia minta set. So bila set dia kena ada kurungan. Okay, macam ni. Okay, sekarang kita pergi kepada jenis gambar raja. So untuk apa ni kita cakap, tata tanda ni, tata tanda set hubungan lah. Dia ada dalam 3 bentuk gambar raja, which is gambar raja anak panah, graf dan juga pasangan tertib. Bukan gambar raja lah, cuma dia macam bentuk. Okay, so apa yang kita perlu tengok kat sini, untuk gambar raja anak panah dia dalam bentuk macam ni tau. Dia dalam bentuk macam ni. Dia ada anak panah.
Okay, nama pun gambar raja anak panah, so dia ada anak panah. And then dia ada set A, set B, which is ini adalah domain and ini adalah codomain. Okay, so ini nampaklah dia menyatakan hubungan. Okay, and then yang seterusnya kita ada bentuk graf, di mana bentuk graf ni dia dalam bentuk petak-petak macam ni lah. Dia ada paksi mencancang, paksi mencancang, mengufuk. So untuk yang mencancang ni, mengufuk, so mencancang begini kan. Okay, mencancang macam ni. So yang mencancang ni adalah objek, image. Okay, untuk yang apa kita panggil ni, paksi X mengufuk ni adalah image, objek. Okay, objek image. Objek kita kenali sebagai apa? Domain. Untuk image kita panggil dia juga sebagai codomain. Okay, cuma beza antara ni, antara objek domain, image codomain. Yang ni dia kena ada objek, image ni dia kena ada objek. Okay, so daripada sini kita cuba bentukkan satu graf hubungan. Okay, yang untuk set A ni set A ni dia sebagai domain. Okay, set A untuk paksi yang mengupuk ni dia sebagai set A. So dalam set A kita ada P, Q, R kan. Okay, untuk paksi mencancang kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, betul. So yang ni kita jangan lupa salin set B, dan kita tandakan mana-mana dia berhubung lah. Okay, contoh P dia berhubung dengan 1, so kita tandakan dia kat sini, P dengan 1. Q dia berhubung dengan 2 sini, and R dia berhubung dengan 3. Okay, so kita nampak dia nampaklah hubungan dia tu dengan domain dan codomain. Okay, dan seterusnya kita kepada pasangan tertib. Okay, dalam pasangan tertib ni bentuk dia ada kurungan, ada koma. Lukis kat skala ni. Ya. Yang ni lah. Okay, dia ada macam ni. Tata tanda tu dia ada macam ni. And then kita letakkan dia dalam kurungan setiap hubungan tu. Macam ni, P berhubung dengan 1 kan. So kita letak dulu dekat tempat pertama adalah objek, kemudian barulah image. Okay, koma lagi, Q2, koma lagi, R3. So yang 4 ni dia takkan masuk sebab dia tiada objek. Okay, ni buruk sangat. Okay, dia macam ni. So ini adalah bentuk pasangan tertib. So kalau kita nampak sini kan, untuk kita identify kita punya pasangan tertib tu betul ke tidak, kita boleh perhati daripada graf image. Graf. Okay, so kalau ini dia ada 3 titikan, so it means dia ada 3 hubungan. Okay, so yang di sini dia kata fungsi sebagai sejenis hubungan. Selain daripada arahan, fungsi juga kita kenal sebagai satu hubungan lah. Okay, untuk fungsi, setiap objek tu dia mesti ada satu image sahaja. Okay, jadi sekarang kita mau tengok jenis hubungan yang manakah fungsi dan mana satu jenis hubungan bukan fungsi. Okay, untuk jenis hubungan yang pertama, macam mana kita mau tengok dia? Okay, yang ni dia ada 1 kepada 1.
1 kepada 1, 1 kepada 1. So ini adalah hubungan 1 kepada 1, 1 kepada 1. So dia ada satu objek, satu image. So adakah dia fungsi? Yes, betul, dia adalah fungsi. Okey. Seterusnya banyak, no, yang ni dia 1 kepada 1. Ini 1 kepada 1 dan 1 kepada 1. Okey, yang ni banyak kan? Dia ada 2 dan ini 1. Kedua-dua ni dia pergi kepada satu image. So it mean dia banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Okey. So yang ni untuk kita kenal pasti dia fungsi atau tidak, kita tengok dia ada banyak image ke atau dia ada satu image sahaja. Okey, untuk yang ni kita nampak dia ada satu image sahaja. So bila dia ada satu image sahaja, it mean dia adalah fungsi. Okey, sebab dia ada satu image. Ingat dia punya apa kita cakap ni, dia punya pernyataan lah. Untuk fungsi ni, setiap objek dia mesti ada satu sahaja image. Okey, tak boleh lebih. Okey, sekarang kita pergi kepada bentuk seterusnya. Hubungan seterusnya, okey. Yang ni 1 kepada 1. Satu objek kepada 2 image. So it mean dia ada 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Tengok ni. Yang itu kita kena highlight betul-betul, buka mata betul-betul. Okey. So, bila dia banyak image, dia fungsi atau tidak? Fungsi atau bukan? Dia bukan fungsi sebab dia ada lebih daripada satu image. Okey. Seterusnya untuk hubungan yang ni pula, kita nampak dia ada satu image kepada satu objek kepada satu image, and then satu objek kepada dua image, and then 1 kepada 1. Dan ini kita nampak lagi untuk image dia ini yang ni 2 ni kan, dia kepada satu objek kepada 2 image, and 2 objek kepada satu image. Okey, kita tengok yang ni. Okey, apakah maksud dia? Banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Sebab ni ada 2 objek, dia pergi satu image. Ni dia ada satu objek, dia pergi kepada 2 image. Satu objek kepada 2 image dan satu image daripada dua objek. Okey, so dia banyak kepada banyak lah. So adakah dia fungsi? Okey, dia bukan fungsi sebab dia ada banyak image. Okey. So yang ni kita boleh kenal pastilah hubungan tu dia fungsi atau tidak. Okey. Yang ni kita tengok dulu objek di sini dia tiada image. Okey, so itu juga menyebabkan dia bukan fungsi. So ingat bila objek itu tiada image dalam suatu hubungan tu boleh dikatakan bukan fungsi. Okey. Okey, so kita pergi kepada bentuk graf ni. Okey. So dia minta nyatakan apa? Macam ni kan
Oh ya, before that kita kena identify graf tersebut lah. Okay, so kita nampak di sini dia bagi kita domain and codomain, which is domain ada 1, 2, 3, 4 dan codomain A, B, C, D kan. Okay, so dia minta kita nyatakan image bagi 4. So ingat sini domain, codomain. Okay, so image bagi 4. Image bagi 4. Kita nampak titik sini kan? Di sini. Okay. So spot A. A ialah image bagi 4. So jawapan dia ialah A. Okay. Terus seterusnya objek bagi C. Okay, kalau kamu nampak lah sini kan, image, kalau dia minta cari image bagi 4. So kita tahu image tu maknanya dia ada satu image je lah. Okay. Untuk kalau dia soal objek-objek maksudnya dia ada lebih daripada satu. Betul tak? Jadi objek-objek bagi C means lebih daripada satu. So kita tengok untuk sini. Okay, so dia minta objek-objek kan. So kita tengok dekat image. Ini adalah C. Pergi spot 1. Pergi spot 3. So objek-objek bagi C ialah ada 1 dan kita juga ada 3. Okay. Mungkin ada yang tanya, kenapa tak letak kurungan? Kenapa dia tak dalam bentuk tertib? Okay, so yang ni kita kena faham, bila dia bukan minta set, kita tak perlu letak dia dalam kurungan, melainkan dia minta set. Untuk image objek, dia bukan set sebenarnya, dia adalah unsur-unsur. Okay, yang tu kita kena take note. Okay, bila dia minta pula nyatakan jenis hubungan yang ditunjukkan. So untuk jenis hubungan ditunjukkan, ada satu cara yang senang lah. Satu cara yang senang untuk kita tengok hubungan kalau dia bagi graf. Kalau kita tengok graf ni dia macam susah sikit kan untuk nyatakan hubungan. So kita buat dia dalam bentuk begini. Baru dia jelas sikit kan. So ini adalah domain, codomain. Domain, codomain. Okay. So untuk domain kita ada 1, 2, 3, 4. Untuk codomain kita ada A, B, C, D. Baru kita padankan dia. Okay. So untuk domain, 1 ni dia punya codomain dekat C. So kita pergilah dekat C. Okay. So untuk 2 dia punya codomain A. So kita pergilah dekat A. Okay, untuk 3, objek 3 dia punya image. Oh, jap. Terlepas pandang. 2 ni dia ada A, dia ada D juga. Ada D juga. Letak. Lepas tu apa lagi? 3 dia punya objek tak. Image codomain dia dekat C. C. Cari C. Pening. Okey. Senang je. So yang keempat ni, 4 codomain dia di mana? Dekat A. Okay.
dekat A. Apa ni? Okay. So kita fokus lah dekat sini. Sini. Okay, untuk tengok hubungan ni sama ada dia banyak kepada banyak kah, satu kepada banyak kah, satu kepada satu kah, banyak kepada satu kah. Okay. So yang ini satu kepada satu lah kan. Yang ni number 2 ni dia pergi kepada 2 image, which is A dengan D. Okay. So dia satu kepada banyak. And then yang kita nampak lagi dekat kodomen ni dekat sini. Tengok sini daripada apa, dua objek kepada satu image. So sini banyak, sini banyak. So dia banyak kepada banyak. So sini jawapan dia apa? Banyak kepada banyak lah. Banyak kepada banyak. Nanti exam jangan pula jawab KPD ni. Ini short form saja. Okay. Dan hubungan dengan bentuk hubungan dalam bentuk pasangan tertib. Pasangan tertib kita tahu dia ada kurungan. Betul. Okay. So macam mana objek baru image. Okay, so apa yang pertama? Pertama ialah satu dia kena dengan C. So satu C. 2 dia kena dengan A. 2 juga dia kena dengan D. Sorry bising sebab di luar. Okey, 3 dia kena dengan C. Dan 4 dia kena dengan A. Macam tu sahaja. So, untuk pastikan yang kita tidak terlepas pandang, sebab ni macam complicated kan, sebab satu. Nanti ada pula yang tertinggal. So untuk pastikan kita tidak terlepas pandang, kita kira berapa titik dekat sini. Maksud titik dekat sini adalah hubungan lah. So sini ada 5 hubungan, 5 titik. So di sini pun dia ada 5 tata tanda, 5 kurungan lah. Macam tu. Okay, kita tengok yang ni. Yang ni dia minta dengan menggunakan tata tanda fungsi. We know tata tanda fungsi like this lah. No, like this. Katakanlah contoh lah kan. Macam ni lah bentuk dia untuk tata tanda fungsi. So sekarang ni untuk soalan ni dia minta kita ungkapkan H dalam sebutan X. Kan? Okay, so macam mana kita mau ungkapkan H dalam sebutan X dalam bentuk tata tanda fungsi? Okay, yang pertama sekali kita tengok yang di atas ni. Okay, so yang ni, sorry bising. Sorry banget. Okay, so kita tengok betul-betul. Yang ni 4 kepada 3, 3 kepada 2, 2 kepada 1. So macam mana daripada objek tu kita dapat image ni? Kita guna operasi apa? Siapa cakap tolak 1? Betul lah tu, tolak 1. 4 tolak 1 jadi 3, 3 tolak 1 jadi 2, 2 tolak 1 jadi 1. So macam mana kita mau jadikan dia sebagai satu ungkapan? Senang saja. Dah ambil ini. Okay. Sebenarnya dia begini tau. Buatlah dulu macam ni kan. HX ni, dia X ni arahan dia tolak 1. Betul kan? X ni ditolak 1 dapat 3.
Macam tu lah. X tolak 1 dapat berapa? Ni. Yang dapat berapa tu lah objek dia. Okay? Boleh tak? So dia minta dalam tata tanda fungsi. So kita buat dalam tata tanda fungsi. Macam tu. Okay, senang kan?